أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر. Yang dimuliakan Tuan Azim Masjid, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Jawatankuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lambaru, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama-tama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya pada malam ini kita sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi di kalangan hamba-Nya yang istiqamah dalam kita melaksanakan tanggungjawab dan juga amanah yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai satu kekuatan pada kita untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin insya-Allah. Bagi memulakan kuliah pada malam ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertama-tamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas jemputan daripada pihak masjid, khususnya Tuan Imam kita, Imam Naudi, terusnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bukan pertama kali lah saya di masjid ni, dah banyak kali dah. Dulu masih kecil-kecil memang selalu kat sini. Tapi ni first time, pertama kali saya dijemput untuk bagi kuliah pada tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. InsyaAllah lah saya cuba sebaik mungkin sebagai perkongsian ilmu kita bersama lah. Kita nak menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba tak berapa lama lagi. Mudah-mudahan ini sebagai ulang kaji kepada kita, ulang kaji dan juga muhasabah kepada kita supaya bulan Ramadan yang kita nak sambut pada tahun ini ada sedikit sebanyak perubahan yang boleh kita lakukan, khususnya untuk mendapat kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam sebuah hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walakin la takun khamisan fatahlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam sebuah hadis yang maksudnya, hendaklah di kalangan kamu menjadi di kalangan yang mempunyai ilmu. Kun aliman, alim yang ada ilmu. Au muta'alliman, ataupun yang ingin menuntut ilmu. Au mustami'an, ataupun yang suka mendengar tentang ilmu. Au muhibban, yang suka kepada ilmu. Walakin la takun khamisan, tetapi jangan sekali-kali kita menjadi yang kelima, iaitu fatahlak. Maka cilakalah di kalangan kamu seandainya keempat-empat tadi tak ada satu pun yang kita nak. Jadi alhamdulillah pada malam ini Allah bagi kepada kita peluang, Allah bagi pada kita kesempatan untuk kita menimba ilmu Allah, iaitu jadi yang kedua, au muta'alliman. Mudah-mudahan kita menuntut ilmu ini untuk memperbaiki ibadah kita. Sebab tu dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada ilmu. Hatta kita melakukan solat pun Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Sembayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembayang. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kata Nabi, solatlah seperti mana Nabi sembahyang. Makna kata kena ada ilmu. Ada orang yang solat tetapi solatnya hanya ikut-ikutan. Tu kadang-kadang sembahyang daripada
niatnya sampailah bagi salam, kadang-kadang tidak ada penghayatan daripada segi ilmu. Kadang-kadang bila ditanya kenapa kita sembahyang, kenapa kita sebagai umat Islam diwajibkan sembahyang, ada di kalangan manusia menjawab, dia kata itu dah tanggungjawab kita, sembahyang je lah. Tetapi tidak lagi memenuhi konsep pengabdian jiwa dan hati kita kepada Allah. Sebab tu bila kita menunaikan solat, tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hamba, makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah itu adalah Khaliq, Tuhan yang menciptakan kita. Maka sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita kena ada sifat penghambaan kepada Allah. Itu tanggungjawab kita. Bukan sekadar melaksanakan tanggungjawab saja. Bila melaksanakan tanggungjawab tidak ada sifat penghambaan, maka menyebabkan ibadah yang kita lakukan tadi mungkin tidak mencapai lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perjanjian kita. Tuan-tuan tadi sembahyang, masih baca doa iftitah, itu perjanjian kita dengan Allah. Sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Maka itu perjanjian kita dengan Allah. Tapi kalau sembahyang kita masih lagi bukan untuk Allah, bimbang-bimbang sembahyang kita itu tidak mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, lepas sembahyang kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dzunubana 'ammah wa la tu'azzibna yaumal qiyamah. Kenapa kita berdoa macam itu? Sebab dalam sembahyang mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah tanpa kita sedar. Agak-agaknya ada tak kita sembahyang tu kita lakukan dosa dengan Allah? Mungkin ada kita buat dosa dengan Allah tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita sembahyang, bila sembahyang kita akan ingat benda-benda yang kita lupa masih kita belum sembahyang. Contohnya tuan-tuan sembahyang tadi, sebelum sembahyang terlupa letak mana kunci motor, bergaduh dengan isteri, mana kunci motor letak tak ingat, lah jalan kaki pergi masjid. Time sembahyang, time tu pula ingat kunci letak kat mana. Oh, tadi kat belakang, selit kat belakang pintu, kat situ punya, tadi kenapa tak jumpa. Nampak, mana kita sembahyang tu mungkin dilalaikan ataupun digoda oleh syaitan, sehingga menyebabkan kita tidak menumpukan sepenuh perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bimbang. Lepas tu kita nak sambut bulan Ramadan yang tak berapa lama lagi ni, mesti juga ada penghayatan. Lepas tu nak sambut bulan Ramadan ni ada 3 fasa yang perlu kita kena lakukan. Pertama sekali, fasa sebelum Ramadan, fasa semasa Ramadan, dan fasa setelah habisnya Ramadan. Kita nak tahu bulan Ramadan tu dah dekat dengan kita macam mana? Selain daripada kita tengok kalender. Tuan-tuan dah tahu bulan Ramadan dah dekat ni, selain daripada kita tengok kalender, macam mana kita nak tahu bulan Ramadan tu dah dekat? Salah satunya, kalau tuan-tuan nanti balik dengar radio, dia kata apa? Dia cerita pasal buah kurma Yusuf Tayyub. Mana dekat kan puasa? Mana ada bulan-bulan sebelum ni, bulan Rejab, bulan Syakban, dia cerita pasal Yusuf Tayyub? Tak ada. Masuk je bulan Ramadan, ada cerita pasal Yusuf Tayyub. Tu dah dekat dengan Ramadan. Jadi bila dah dekat dengan Ramadan ni, manusia ni, ulama' sebut ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, apabila disebut saja bulan Ramadan, dalam seminggu lagi kita nak sambut bulan Ramadan ni, macam mana persiapan kita? Apa dia jawab? Golongan yang pertama ni, alamak, dah seminggu lagi bulan Ramadan ke? Aduh, habislah, banyak benda yang tak boleh buat. Dulu pagi-pagi pukul 8 pagi medang kat kedai mamak. Nanti tengah hari madang pula dekat kedai mamak lagi, sambung lagi, petang medang lagi. Masuk je bulan Ramadan dah tak boleh lah. Malam tu lainlah cerita, siang tak boleh.
Ada golongan yang bimbang, dia tak boleh melazimi perbuatan yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Sebab tu nanti dalam bulan Ramadan macam-macam musik kita tengok manusia. Geng-geng plastik hitam ni masih lagi wujud. Sebab apa wujud? Saya dulu masih kerja di Pejabat Agama Islam Kuala Langat, ikut join pergi tangkap orang yang tak puasa. Satu ketika dekat Pekan Banting lah, tak nak sebutlah kat mana, nanti tuan-tuan tahu pula siapa pula yang biasa pergi situ. Satu tempat ni kedai bukan orang Islam, dia tengah sedap medang kat situ pukul 10 pagi. Jadi kita orang dah cek, dah tengok, dah hintai apa semua, kita pun masuk. Masuk-masuk kita bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa ni? Medang lah, dia kata. Oh, medang. Sedap ya? Sedap lah. Bukan senang nak dapat ni. Oh, jadi awak buat apa sebenarnya ni? Dia kata takkanlah tak faham dah cakap medang-medang lah, dia kata. Tak, ini bulan apa? Ni kan bulan Ramadan, bulan puasa. Kenapa awak makan pada waktu siang? Dia kata rezeki jangan ditolak. Rezeki jangan ditolak. Okeylah, kalau masih kami ni terpaksalah ambil tindakan sebab awak berpuasa di bulan Ramadan ni, patutnya jangan makan di halayak umum. Ni makan di halayak umum ni satu kesalahan. Tak boleh kau tim ke, dia kata. Bukan saya sengaja pun. Habis kau tak sengaja macam mana boleh ada kat sini? Takkan tiba-tiba jalan-jalan termasuk tak sengaja masuk kedai minum. Mesti sengaja. Mesti dia dah ada plan. Jadi bila kita ambil tindakan, kena saman, mungkinlah dengan hidayah Allah, petunjuk daripada Allah, tahun itulah dia bertaubat kepada Allah. Tahun depannya, tuan-tuan tahu, dia jadi setiausaha masjid. Dengan sebab ditangkapnya dia tak puasa pada bulan Ramadan tu, dia berubah jadi setiausaha masjid. Itu satu hikmah lah. Kalau tak ditangkap agaknya sampai sekarang ni tak tahulah dia jadi apa. Mungkin ada hikmahnya. Allah nak bagi muhasabah kepada dia dan kepada kita semua. Jadi ada manusia yang bila disebut saja bulan Ramadan, dia bimbang. Dia dah biasa makan siang, tiba-tiba dia kena puasa. Sebab tu orang yang puasa sunat di dalam bulan-bulan lain, satu kehebatan yang Allah bagi daripada sudut kemampuan dia untuk mengawal hawa nafsu. Tak ramai di kalangan manusia yang boleh puasa Ramadan, dia boleh puasa sunat. Bila ajak, kenapa tak nak puasa sunat? Puasa sunat Rejab itu, puasa sunat Syakban, puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat hari putih 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Kenapa tak boleh puasa? Kita tak boleh, ustaz, sebab puasa Ramadan semua puasa. Jadi saya pun puasa, tapi bulan-bulan lain saya puasa, kawan-kawan saya tak puasa. Jadi saya tak boleh tahan. Dia tak boleh mengawal hawa nafsu dia. Jadi makna kata dalam bulan Ramadan ini sebenarnya melatih kita untuk melawan hawa nafsu. Itu yang pertama, golongan pertama. Golongan yang kedua, bila disebut saja datangnya bulan Ramadan, dia buat tak kisah. Seminggu lagi nak bulan Ramadan. Padahal biasalah bulan Ramadan tiap-tiap tahun memang kita sambut. Tak ada satu benda yang boleh menyebabkan dia rasa dia muhasabah, dia rasa dia nak buat amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Ada peningkatan demi peningkatan. Sebab tu banyak di kalangan manusia bila sambut saja bulan Ramadan, ada yang dia punya cita-cita dan keinginan dia tidak menuju kepada Ramadan. Maksudnya macam mana? Bila kata kenapa nak puasa bulan Ramadan? Sebab nak sambut satu Syawal. Kalau tak puasa bulan Ramadan, malu dengan anak-anak. Ada yang macam tu. Sebab tu kita bila masuk saja bulan Ramadan, kita niatkan dalam hati kita, sematkan dalam hati kita, kita nak buat ibadah ini adalah yang terbaik untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah sebut ayat ini tiap-tiap tahun masuk je bulan Ramadan, ayat ni biasa keluar.
Tetapi dari segi penghayatan, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, siapa di kalangan manusia yang Allah sebut beriman kepada Allah? Adakah kita ini tergolong dalam golongan yang beriman kepada Allah? Tuan-tuan puan-puan, asal kita ni beriman tak dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa dalil dan bukti yang menyatakan kita ni beriman kepada Allah? Contoh bukti yang Allah sebut di kalangan manusia yang mempunyai iman kepada Allah, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. A'udzubillahi samil alim, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Adakah manusia ini menyangka dia sudah ada iman kepada Allah? Hasiban nas ayyutsraku ayyakulu, dia berkata, ya Allah, aku ni sudah ada iman denganmu ya Allah, sedangkan wahum la yuftanun, sedangkan dia tidak diuji lagi dengan Allah. Makna kata kalau kita ini belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu lagi kita sudah mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang mudah, contohnya nak masuk bulan Ramadan. Masuk je bulan Ramadan, ujian yang paling mudah apa? Ujian paling mudah kita tengok adanya bazar-bazar Ramadan. Nabi sebut, hendaklah kamu makan sebelum kenyang. Hari ini saya terbaca dekat satu iklan buffet Ramadan, makanlah sampai puas. Bayar RM100, makan sampai puas, sampai tersandar ke dinding. Dia punya iklan macam tu. Nabi sebut kita ni makan hendaklah berhenti sebelum kenyang. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bulan Ramadan ini ada sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita lakukan. Di antaranya makan berhenti sebelum kenyang. Makna kata kalau kita tengah makan tiba-tiba sendawa tu, itu warning. Warning. Kalau boleh berhentilah. Sendawa kali kedua tak berhenti lagi, warning lagi. Sendawa kali tiga tak berhenti lagi. Ini memang tak faham bahasa. Sebab tu kalau boleh, bulan Ramadan ni bukan pesta makanan, pesta ibadah. Jadi kita cubalah ubah, sedikit sebanyak kita ubah. Sebab apa? Kita nak dapat manfaat tadi, la'allakum tattaqun tu. Bukan maksud kita menyambut bulan Ramadan ni la'allakum Syawal, tak sebut. La'allakum tattaqun, supaya mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Makna kata orang yang puasa pada bulan Ramadan tak confirm lagi dia bertakwa kepada Allah jika puasanya itu tidak dihayati, tidak difahami. Sebab tu sebelum masuk bulan Ramadan kita kena faham bulan Ramadan ni bulan apa. Bulan untuk kita memperbaiki amalan kita dan akhlak kita. Sebab tu dalam bulan Ramadan bukan saja kita ini menahan lapar dahaga saja, bahkan kita menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, kam min saimin laisa lahu min saamihi illal ju'i wal atas. Berapa ramai di kalangan manusia ni yang berpuasa di dalam bulan Ramadan hanya mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Kadang-kadang dia tak tahu perkara yang membatalkan puasa. Dia confuse perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan wuduk atau yang membatalkan sembahyang, benda yang sama. Ada orang tanya saya, kata Ustaz, 11 bulan saya puasa dan 11 bulan saya ni melazimi bila nak pergi kerja, isteri saya salam tangan saya pun salam tangan dia. Masuk je bulan Ramadan, Ustaz, macam mana Ustaz? Sebulan saya tak salam tangan isteri saya. Sebulan isteri saya tak salam tangan saya. Saya tanya, kenapa tak salam? Apa masalahnya? Kan bila kita salam tangan isteri kita, isteri salam tangan suami, kan batal puasa.
Saya cakap macam mana yang dikatakan membatal puasa? Kan tak boleh sentuh isteri kita siang bulan Ramadan. Yang dikatakan sentuh tu bukan sentuh tangan, bukan sentuh kaki. Sentuh tu maksudnya sentuh yang makna yang berbeza. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, ayat yang disebut aula mastumun nisa, sentuh orang wanita ni, dalam kitab fiqh ulama berbeza pendapat. Ada yang sebut sentuh tu sentuh, ada yang sebut sentuh tu maksudnya bersetubuh. Sebab tu mazhab berbeza pandangan. Contohnya daripada perkara yang membatalkan wuduk. Mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sentuh isteri kita, isteri sentuh suami, batal wuduknya. Mazhab lain antaranya mazhab Hanafi, tidak membatalkan wuduk jika tidak diselangi dengan syahwat. Kan beza pandangan di situ. Tapi dalam bulan Ramadan dia tak ada beza pandangan. Kalau kata sentuh tu, sentuh tak ada masalah, bukan batal puasa pun. Sentuhlah. Jangan sampai kita bersetubuh tu tak boleh pada waktu siang. Maka dendanya kena kafarah 2 bulan. Tu maksud dia. Ada yang lebih dahsyat lagi, dia kata, Ustaz, saya macam saya confused dengan kehidupan saya. Kenapa bulan Ramadan tak boleh kentut, Ustaz? Saya kata, siapa yang kata tak boleh kentut bulan Ramadan? Boleh ke, Ustaz? Saya sepanjang bulan Ramadan saya tahan. Daripada pagi tu lepas buka sahur sampai buka puasa dia tak kentut. Sebab dia kata kentut batal puasa. Jadi kentut mana ada batal puasa? Kentut tu batal wuduk, batal sembahyang. Jadi ilmu ni kita kena menguasai. Benda yang membatalkan puasa, benda yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? Batal puasa kita tahulah. Contohnya kita makan pada waktu siang, batal puasa. Ya. Kemudian yang membatalkan pahala puasa ni perkara yang tak sama dengan benda yang membatalkan puasa. Membatalkan pahala puasa ni benda-benda yang kita buat sifat-sifat mazmumah. Contohnya kita ada bersangka yang tidak baik, boleh membatalkan pahala puasa. Sebab tu puasa kita ni janganlah menjadi puasa awam, puasa orang ramai. Orang ramai ni dia puasa menahan lapar dan dahaga semata-mata. Sebab tu kadang-kadang ada di kalangan manusia ni Allah uji dengan puasa. Kita puasa kat Malaysia ni 13 jam 13 jam lebih macam tu. 13 jam lebih ni saya rasa benda yang tak lama dibandingkan dengan tempat lain. Tempat lain tu kadang-kadang sampai 20 jam pun ada, sampai 18 jam pun ada. Tapi ada satu kes dibanting jugalah. Dia buka puasa dekat kedai makan. Sebelum dia buka puasa tu, okeylah, dia dengar azan dekat TV. Dulu masih azan dekat TV, beza dia 2 minit. Azan TV tu azan wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan dengan azan tempat kita dulu 2 minit beza dia. Jadi bila azan dekat TV, dia makan. Dia ada dekat banting. Dia makan. Lepas tu saya pandang. Dia pun pandang saya balik. Apa pandang-pandang, makanlah, dia kata. Saya kata belum masuk buka puasa lagi, 2 minit. Tu dah azan, dia kata. Tu azan wilayah persekutuan, bukan azan dibanting, beza. Sama je lah janji azan. Dah azan tu buka puasa lah. Tak, ini bukan azan dibanting. Batal puasa awak, pandai-pandai aja. Awak siapa nak kata batal saya puasa saya batal? Jadi makna kata dia tak bersetuju lah. Terpulang lah kata, kita dah bagi tahu benda yang betul. Jadi maknanya kena ada ilmu. Walaupun seminit kita buka puasa, belum masuk waktu berbuka puasa, batal puasa kita. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu orang yang buka puasa dekat Sabah, dekat Sarawak, tak sama ke puasa dengan kita. Kalau kita contohnya melancong pergi Sabah dalam bulan Ramadan, lepas tu kita buka puasa ikut waktu dibanting, okey tak? Kat Sabah pukul 6 pagi, pukul 6 petang kita dah buka puasa. Dekat Banting 7.30 contohlah. Kat sana kalau pukul 7.30 kita baru nak buka puasa, dia dah sembahyang tarawih. Jadi kita kena buka tu tempat yang sewaktu dengannya. Sebenarnya telah masuk waktu berbuka puasa,
waktu yang sama dengannya. Maksudnya kalau waktu tu tak sama, tak boleh lah. Yang itu kita kena ada ilmu supaya membezakan waktu berbuka puasa di tempat itu ataupun di tempat lain. Kita kena ada ilmu. Jangan sampai kita melakukan kesilapan demi kesilapan. Lepas tu dalam bulan Ramadan ini kita kena banyakkan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebelum kita buka puasa banyakkan kita berdoa kepada Allah. Sebab itulah di antara waktu-waktu yang mustajab doa. Jadi ambil masa dalam tempoh lebih kurang dalam 3 atau 5 minit sebelum kita berbuka puasa tu, ambil kesempatan tuan-tuan yang sebagai ketua keluarga ni ataupun kita minta anak kita ni berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita itu pertama sekali mendapat perkenan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima puasa kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita banyak nikmat. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita ada 2 kegembiraan orang yang berbuka puasa, iaitu ketika dia berbuka puasa dan ketika dia menemui Tuhannya. Jadi makna kata bila kita berbuka puasa itu satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita berada di tempat-tempat yang mengalami peperangan dan sebagainya, sedang berpuasa di bulan Ramadan pun kadang-kadang tak sempat nak buka puasa. Kita dah dapat buka puasa pukul 7.30 malam tu, satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? Allah bagi nikmat kita boleh berbuka puasa. Lepas tu bila kita boleh berbuka puasa tu, kita jangan terlepas peluang untuk memohon doa kepada Allah. Mintalah apa saja doa kepada Allah. Tuan-tuan cakap dalam bahasa apa sekalipun, dalam bahasa Jawa ke, dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Cina ke, apa sekalipun, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar segala permintaan kita. Yang penting doa yang kita minta itu kita faham. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, ada doa yang kita sendiri tak faham. Jadi kalau kita minta dengan Allah benda yang kita sendiri tak faham, agak-agak macam mana Allah nak perkenankan doa kita? Macam kita lah, kita cakap dengan isteri kita nak minta izin pergi Medang contohnya. Kita cakap entah bahasa apa-apa. Abang ni cakap apa? Dia pun tak faham apa yang sebenarnya niat kita nak pergi Medang, nak minum dengan kawan-kawan, tapi bahasanya tak faham. Macam itulah juga kalau isteri cakap minta izin dengan suami. Bang, saya nak cakap benda tak faham. Suami cakap apa ni? Nak apa sebenarnya? Supaya nak minta izin keluar, tapi tak difahami. Mungkin tak dapat keizinan. Macam itulah kalau kita berdoa kepada Allah, tidak ada pemahaman dan penghayatan doa yang kita minta dengan Allah, maka bimbang apa yang kita minta itu tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu bila berdoa dengan Allah ni, doa betul-betul. Jangan salah doa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang berdoa, ada satu tempat dia berdoa, sepatutnya kita minta dengan Allah, minta Allah bagi petunjuk, hidayah, tetapi dia minta dengan Allah supaya bagi kesesatan. Tuan-tuan tahu tak doa dia apa? Biasa tak dengar doa a'udzubillahi samil alim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tetapi yang dia baca, imam ni dia baca, bila dia baca tu saya tak tergamak lah nak angkat tangan. Dia baca Rabbana tuzigh qulubana, la-nya tu tertinggal. Saya dah tegur dah, saya kata la tu tertinggal, lain kali masukkan la. Kalau tak masukkan la, apa yang dia minta, ya Allah palingkanlah aku, sesatkanlah aku daripada jalanmu ya Allah. Tu bahayanya kalau kita berdoa kita tak menghayati. Jadi minta dengan Allah supaya sesat. Jadi berhati-hati dengan doa. Jadi kalau kita tak yakin dengan doa yang kita baca dalam bahasa Arab, maka bacalah dalam bahasa Melayu, tu lebih mudah. Ada orang baca Allahumma tawwil, ya Allah panjangkanlah, lanjutkanlah. Allahumma tawwil
umurana ataupun a'marana. Ada orang baca Allahumma tawwil umu, alif dia bukan ain, umurana. Maknanya apa? Ya Allah ya Tuhanku, kita pun kat belakang amin. Ya Allah perkenankanlah doa imam ini ya Allah. Tuan-tuan tahu tak makna dia apa? Ya Allah ya Tuhanku, sepatutnya panjangkanlah usiaku, panjangkanlah umurku ya Allah. Tetapi dia baca doa ya Allah panjangkanlah gusi-gusiku. Gusi gigi kita jadi panjang. So baca doa tiba-tiba pagi jadi jongang, jangan salahkan Allah, kita yang minta. Sebab tu doa ni kita kalau tak yakin sebutan itu bimbang menjadi makna yang lain. Semak dulu, tanya dulu tuan imam, tanya dulu Bilal, tanya ustaz-ustaz, betul tak doa ni saya baca, saya takut salah makna dia. Macam kita baca ayat-ayat Allah lah. Kalau kita baca contohnya kita baca Fatihah, patutnya alamin jadi ngalamin, kan maknanya lain. Kalau kita baca ihdina dengan ihdina kan lain. Kita baca iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu kan lain, tak ada sabdu. Maknanya akan jadi makna yang berbeza. Sebab ayat-ayat Allah ni bila kita baca salah, dia akan menjadi makna yang bukan makna tersebut. Contohnya kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang minta kepada doa kita kepada Allah tadilah, so dia akan menjadi makna yang berbeza. Sebab tu ada kalanya ayat-ayat Allah ni maknanya boleh berubah-ubah mengikutkan kepada situasi dan keadaan. Contohnya kita baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Agak-agak kita baca tu apa yang kita dapat? Sesuatu daripada ayat yang kita baca tadi. Betul, kalau boleh kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, selain daripada kita tadarus Quran, kita boleh baca makna dia dan menghayati akan maksud dia supaya bertambah keimanan kita kepada Allah. Kan Allah sebut kita dalam ayat-ayat Allah, di antaranya surah Al-Anfal. Apabila disebutkan nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya kepada Allah. Bila disebutkan nama Allah, bertambahlah ketakutan dia kepada Allah. Tapi bila disebutkan ayat-ayat Allah, zalikal kitabul la raiba fi, apa maknanya tak tahu. Maksudnya dalam ayat itu Allah nak bagi penekanan kepada kita bahawa ayat-ayat Allah ini berbeza dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat dalam kitab-kitab yang kita baca, contohnya kitab-kitab selain daripada kitab Quran, tak sama. Macam mana kita baca majalah, kita baca surat khabar, kita baca novel, tak sama dengan ayat-ayat Allah. Sebab Allah sebut zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kita kadang-kadang kalau baca novel cerita cinta, sekarang kan cerita-cerita kat TV kan, cerita adaptasi daripada novel, kadang-kadang sampai menangis. Tapi bila baca ayat-ayat Allah, cerita pasal ancaman Allah, benda yang berlaku pada zaman terdahulu, kita kadang-kadang tidak menitiskan air mata. Sebab apa? Sebab kita tak faham ayat-ayat Allah. Jadi ambillah peluang bulan Ramadan pada kali ini untuk kita memahami sedikit sebanyak tentang ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan itu menambahkan keimanan kepada kita. Bila sebut je ayat-ayat Allah, siapa yang Allah sebut tadi, contohnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah sebut dalam hati-hati manusia ini ada penyakit. Dahlah ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada manusia. Itulah golongan-golongan yang mendustakan Allah, yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bimbang, walaupun kita ni minta jauh daripada Allah, termasuk dalam golongan yang munafik, termasuk dalam golongan yang musyrik, tapi takut kita tergolong dalam golongan yang fasik. Fasik ini yang melazimkan melakukan dosa kepada Allah, tu yang kita bimbang.
Jangan sampai kita melakukan dosa kepada Allah, melazimkan dosa, maka kita termasuk dalam golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan-golongan ini yang dicela oleh Allah. Jadi kita nak bulan Ramadan ini kita lazimkan dan kita tingkatkan amalan kita supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang mendapat perhatian di sisi Allah. Bermula je 1 Ramadan sampailah 30 Ramadan, kita penuhkan masjid kita dengan solat sunat tarawih dan juga amal-amal ibadah kita yang lain. Janganlah sampai nanti 15 Ramadan tinggal imam dengan Bilal aja. Yang lain pergi mana? Lailatul Qadar katanya. 15 Ramadan dah pergi Lailatul Qadar. Hebat ni. Bukan Lailatul Qadar ustaz, Lailatul Qamdar namanya. Dia pergi shopping. Tak ada masalah nak shopping, tapi kalau boleh malam itu kita jadikan kesempatan kita untuk melakukan amal ibadah. Sebab dalam bulan Ramadan saja ada sembahyang tarawih, bulan Syawal tak ada. Ustaz, tak boleh ke ustaz kita sambung 2 bulan sembahyang tarawih? Mana ada sembahyang tarawih bulan Syawal? Yang ada sembahyang sunat lain adalah sembahyang tahajud, sembahyang taubat tu adalah. Sembahyang tarawih tak ada bulan Syawal. Jadi jangan sampai kita mengabaikan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nabi sebut siapa yang menghidupkan, ada setengah hadis sebut man shoma ramadana imanan wahtisaban, yang dengan keimanan kepada Allah, dengan keikhlasan kepada Allah, Allah sebut ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini satu offer daripada Allah. Dosa kita banyak tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Dosa kita banyak. Dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan keluarga kita, apatah lagi dosa kita dengan Allah. Sebab tu jangan kita mendabik dada, kita kata kita tak ada dosa dengan Allah, tak ada dosa dengan manusia. Kadang-kadang benda yang kecil pun boleh menjadi dosa pada kita. Sebab tu Nabi bagi warning pada kita, kadang-kadang benda yang kita tak sedar, kita update dalam Facebook contohnya, dalam Instagram, dalam apa-apalah media sosial, kadang-kadang kita update itu mendatangkan satu perasaan dengki kepada orang lain. Lepas tu Nabi sebut ada penyakit yang namanya penyakit ain. Penyakit ain ni satu penyakit yang membawa kepada masalah kepada manusia, sebab dia ada sakit iri hati, dengki dan sebagainya. Apatah lagi penyakit-penyakit lain yang berbentuk sihir dan sebagainya. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam kita melakukan kehidupan ni, bimbang kita ada melakukan dosa kepada Allah dan juga kepada manusia tanpa kita sedar. Jadi bulan Ramadan ini, nak masuk bulan Ramadan, kita mohon maaf kepada sekeliling kita, sama ada keluarga kita, isteri kita, suami kita, jiran tetangga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, dan siapa saja yang kita kenal itu kita banyakkan minta maaf. Ada satu kes dekat tempat kerja saya. Dia kata, ustaz, saya banyak melakukan dosa dengan suami saya, tapi nantilah ustaz, bulan Syawal nanti, 1 Syawal baru saya minta maaf. Saya kata, kenapa nak tunggu 1 Syawal? Sekarang dah boleh minta maaf. Manalah tahu suami awak meninggal bulan Ramadan ni, kita tak sempat nak minta maaf. Ustaz, jangan cakap macam itu, suami saya sihat lagi lah. Mana kita tahu? Sebab tu kalau kita buat dosa dengan pasangan kita, anak-anak kita, cepat-cepat kita minta maaf. Bukan tunggu 1 Syawal baru kita minta maaf. Itu adat kita. Jadi minta maaf ni, bila kita buat kesalahan, cepat-cepat kita minta maaf. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan ini, kita dah tak ada dosa dengan Allah. Lepas tu nanti kita nak sambut Hari Raya Fitrah nama dia, Aidil Fitri, fitrah. Kita pun bayar zakat fitrah, kembali kepada fitrah. Maksudnya kita suci daripada dosa-dosa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah bersihkan dosa-dosa kita. Jadi bayar zakat itu pun termasuk dalam satu kaedah untuk membersihkan harta kita, jiwa kita dan juga dosa-dosa kita. Lepas tu jangan berkira bayar zakat, kalau kita makan beras mahal, bayar dengan beras mahal.
Sekarang beras pun memang mahal kan. Tapi kalau kita makan beras yang memang harganya mahal, harga beras basmati, bayar dengan harga beras basmati. Walaupun tak wajib, tapi afdal, itu lebih baik. Sebab kita makan benda yang mahal, maka selayaknya lah kita bayar dengan cara yang mahal. Tak mahal pun sekarang lembaga zakat Selangor pun masih mengekalkan RM7, RM14, RM21. Kalau RM21 taklah mahal mana pun. Hari tu kita baru dapat RM2,000, yang pencen dapat RM1,000. Kalau RM21 kali dengan 10 orang pun baru RM210. Bayar zakat tak ada masalah. Allah sebut siapa bayar zakat dia takkan miskin. Tuan-tuan, perempuan tanya orang yang bekerja dekat lembaga zakat Selangor. Saya ada kawan bekerja dekat lembaga zakat Selangor. Kebanyakan orang yang bayar zakat, selain daripada orang Islam, orang bukan Islam bayar zakat. Saya tanya kenapa orang bukan Islam bayar zakat. Mam, boleh minta sikit, tambah sikit lagi ya? Boleh sikit lagi ya? Sikit lagi. Kenapa orang bukan Islam bayar zakat? Sedangkan kita tahu orang Islam yang wajib bayar zakat, termasuk dalam rukun Islam. Tapi orang bukan Islam bayar zakat rupanya dekat lembaga zakat Selangor. Bila sahabat saya tanya, dia kata, kenapa awak bayar zakat dekat lembaga zakat Selangor ni? Dia kata, saya bayar zakat sebab saya percaya bila saya bayar zakat, rezeki saya bertambah. Tuan-tuan tengok, orang bukan Islam bayar zakat, dia percaya rezeki dia bertambah. Ada satu ketika tu, ada sahabat saya jugalah, dia cakap dengan saya, kenapa kita orang Islam? Dia orang Islam. Kenapa kita orang Islam kena bayar zakat? Zakat fitrah, zakat pertanian, zakat emas, zakat itu, zakat ini. Asyik minta zakat aja kerjanya. Orang Islam. Kat sebelah dia tu ada orang India bukan Islam. Dia cakap apa? Dia belum Islam lagi. Dia kata apa? Dia kata, bang, you tak tahu ke dalam Islam ni, bila kita bayar zakat, harta kita bertambah. Dia cakap dengan saya, dengan kawan saya yang Islam tu, kita rasa tercabar tak? Orang bukan Islam dia jawab macam tu. Orang yang Islam kata bayar zakat ni kenapa? Banyak sangat cabang dia. Tapi orang bukan Islam kata, percayalah bahawa bayar zakat itu rezeki akan bertambah. Jadi saya pun dah confused, mana Islam mana tak Islam ni. Orang bukan Islam petikai, orang yang bukan Islam pula mempertahankan bahawa zakat itu boleh jadi bertambah. Jadi orang bukan Islam pun bayar zakat. Jadi kita ni kena bayarlah zakat itu mengikut kadar yang, mengikut harga beras yang kita makan. InsyaAllah, yakinlah tidak akan berlakunya muflis kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan Allah janjikan nikmat yang berpanjangan. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu berterima kasih pada Allah, nescaya aku akan tambah. Jika kamu berlaku kufur, tak nak bayar zakat, tak nak berterima kasih pada Allah, inna azabi la syadid, sesungguhnya seksa di sisi Allah adalah amat pedih dan bersangatan. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan sihat, semua dalam keadaan ada kekuatan Allah bagi untuk kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan pada tahun ini dengan lebih baik berbanding pada tahun-tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita tutup majlis kuliah kita pada malam ini dengan doa dan juga tasbih kafarah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وكل حاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
وأستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.